Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan pelajaran kita dengan memulakan doa. Jadi Ustaz harapkan Ustaz akan bacakan doa dan awak semua boleh mengaminkannya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada anak-anak yang sudi hadir pada tengah hari ini. Dan juga Ustaz lihat ada juga Ustazah Hawa, Ustazah Siti Nur Aisyah dan Ustaz Alu-Alukan kedatangan. InsyaAllah pada petang tengah hari ini kita akan mempelajari ataupun mengulang kaji tajuk semalam, iaitu tajuk tajwid. Cuma pada tengah hari ini kita akan ada sedikit ulang kaji berdasarkan daripada Al-Quran, daripada teks hafazan awak untuk tahun ini. Teks hafazan ataupun ayat hafazan awak untuk tahun ini, iaitu Ustaz ambil daripada surah yang agak panjang sikit lah, iaitu surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 sebagai bahan ataupun teks untuk kita membuat ulang kaji mengenai tajwid. Okey, sebelum itu sebagai ulangan apa yang kita telah pelajari semalam, apakah yang dimaksudkan dengan tajwid? Tajwid bermaksud memanjangkan ataupun kita terus pada istilah. Istilah di sini maksudnya istilah ulama tajwid, iaitu memanjangkan suara pada huruf mad atau huruf lin. Jadi di sini ada dua perkara. Pertama iaitu huruf mad, yang kedua ialah huruf lin. Huruf lin. Dan huruf mad seperti mana yang Ustaz telah nyatakan semalam, iaitu mempunyai tiga huruf, iaitu alif, waw dan juga ya. Alif, waw dan juga ya. Itu dipanggil sebagai huruf mad. Manakala kalau kita lihat di sini ada satu lagi bahagian, iaitu huruf lin. Huruf lin ada dua sahaja hurufnya. Huruf lin ada dua sahaja huruf, iaitu huruf waw dan juga huruf ya. Yang mana sebelum daripada huruf waw dengan huruf ya itu ialah ditanda ataupun berbaris atas. Huruf sebelum daripada waw mati ataupun ya mati itu ialah barisnya di atas. Contohnya li'ila fi Quraisy. Ra baris atas, ya itu mati. Ya itu bertanda mati. Sukun. Maka itu dipanggil sebagai harful lin. Tetapi bila ianya diwakafkan, maka ianya akan menjadi mad lin. Itu nanti kita akan lihat ataupun mungkin nanti kita akan lihat pada masa-masa yang akan datang. Cuma pada hari ini Ustaz nak memperkenalkan dahulu ataupun sebagai ulang kaji pada yang semalam mengenai hukum mad, dan nanti kita akan lihat daripada Al-Quran Al-Karim. Okey. Itu ialah hukum atau huruf mad. Maka hukum mad itu terbagi pada dua bahagian, iaitu pertama ialah mad asli ataupun dipanggil juga sebagai mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'i juga dipanggil.
Yang kedua ialah mad far'i. Mad tabi'i ataupun mad asli itulah sebenar-benarnya yang Ustaz katakan semalam. Sebenar-benarnya ialah hukum mad. Ya. Tetapi mad far'i itu ialah cabangan daripada hukum mad. Hukum mad asli cabangannya adalah mad far'i. Sebab itu dinyatakan di sini ada 10 hukum. 10 hukum mad. Okey. Di sini Ustaz semalam Ustaz telah nyatakan, cuma pada hari ini Ustaz sengaja jadikan dia A, B, C dan D untuk kita mengingat semula apa yang kita telah belajar semalam. Ya. A itu ialah hukum mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. B, kita boleh katakan ianya sebagai mad iwab. Boleh ya. Mad iwab boleh. Lepas tu C. C. Kita tinggal dahulu. D. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Yang C ni Ustaz sengaja tinggalkan. Ustaz nak nanti kita ada latihan. Ada latihan dalam tajuk ini. Ustaz nak nanti kamu tuliskan jawapan di dalam Google Classroom. Google Classroom, Ustaz telah minta Ustazah naikkan ke dalam Google Classroom untuk awak buat latihan. Jadi A, B dan D Ustaz telah nyatakan, tinggal lagi C. Awak kena cari sendiri daripada nota yang telah awak salin semalam. Salin semalam. Mad asli, alif, waw dan ya ataupun awi. Kalau alif sebelumnya ialah baris atas. Waw sebelumnya baris hadapan. Ya baris di bawah. Okey. Maka kalaulah waw itu sebelumnya baris atas ataupun ya baris atas, dia tidak lagi dinamakan sebagai mad asli, tetapi dipanggil sebagai harfu lin. Huruf lin. Okey. Kalau sebelumnya ialah baris di atas. Seperti mana yang Ustaz nyatakan tadi. Cara bacaan bagi mad asli ialah 2 harakat. 2 harakat. Tak boleh kurang. Kalau lebih pun hanya sampai 3 harakat sahaja. Itu yang dinyatakan oleh para ulama tajwid. Okey. Huruf mad. Mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Yang ni yang saya katakan asalnya ialah ia merupakan huruf mad asli. Tetapi kerana ia bertemu dengan sebab-sebab yang lain, maka mad asli itu telah bertukar hukum menjadi pada mad asli kerana bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka dia menjadi ialah mad wajib muttasil. Ini yang saya katakan semalam dan juga hari ini, disebabkan ia bertemu dengan sebab-sebab yang lain. Contohnya su'a. Kalau tidak bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi mad asli. Tetapi disebabkan ialah bertemu dengan huruf hamzah selepas daripada huruf mad, maka dia telah bertukar daripada mad asli menjadi mad wajib muttasil. Maka cara bacaannya ialah 4 dan 5. Seterusnya ialah mad jaiz. Sini ada sedikit. Mad jaiz munfasil. Munfasil. Kenapa? Jaiz di sini maksudnya ialah dibolehkan untuk membaca iaitu 2, 4 atau 5 harakat. 2, 4 atau 5 harakat. Dan kenapa jadinya munfasil? Kerana berpisah. Daripada huruf mad dan juga huruf hamzah itu ialah dalam 2 kalimah. Qu di sini ialah satu kalimah. Sedap sekilas malam Ustaz guna telefon, jadi susah Ustaz nak buat underline ke apa ke, hari ni boleh. Okey.
Itu satu kalimah, ku satu kalimah, manakala anfusakum, itu ialah satu kalimah. Okey, mungkin ada orang tanya, macam mana Ustaz saya nak bezakan antara satu kalimah dengan dua kalimah? Biasanya di dalam Al-Quran dia akan ada satu tanda. Tandanya ialah di sini. Ni tanda di sini. Tanda inilah yang kebanyakannya membezakan di antara satu kalimah dengan dua kalimah. Sebab untuk memudahkan bagi orang yang tidak belajar bahasa Arab. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu ku itu maksudnya ialah satu kalimah, anfusakum satu kalimah. Ku maksudnya ialah menjaga diri. Anfusakum diri-diri kamu. Maksudnya dia mempunyai dua kalimah. Tetapi bagi orang yang tidak mempelajari bahasa Arab, maka telah dibuatkan satu tanda untuk membezakan di antara satu kalimah dengan dua kalimah, iaitu dengan tanda macam ni. Tanda di sini dah. Itu membezakan di antara satu kalimah dan dua kalimah. Sama juga dengan di sini. Ini asalnya ialah mad asli. Tetapi bertemu dengan hamzah, hamzah dalam dua kalimah. Ianya dalam bentuk dua kalimah. Maka ia merupakan bukan lagi mad asli, tetapi mad jaiz munfasil. Okey, seterusnya. Mad badal. Mad badal ialah huruf hamzah. Huruf hamzah. Mana? Sini. Huruf hamzah. Okey. Ataupun di sini. Ataupun di sini, huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf madnya mana? Alif, waw, ya. Okey. Alif, waw, dan juga ya. Itu ialah huruf mad. Jadi hamzah bertemu dengan huruf mad yang selepasnya, maka dia dipanggil sebagai mad badal. Sebab apa? Digantikan dengan, daripada huruf mad tersebut, digantikan dengan bacaan mad. Asalnya perkataan amanah, kataan amanah asalnya ialah mana. Itu ialah perkataan asalnya. Tetapi disebabkan oleh orang Arab, dia tak boleh menyebut dengan perkataan amanah, jadi dibadalkan huruf alif, huruf mad selepas itu menjadi amanah, jadi panjang mad. Itu asalnya. Sama juga dengan di sini. Sama juga dengan kalimah yang kedua. Okey. Kalimah yang kedua asalnya dia menjadi tu. Jadi orang Arab tak boleh sebut. Tak boleh dia nak sebut dengan tu. Jadi badalkan dia menjadi huruf mad, jadikan mad tu. Utul ilma. Ataupun di sini sama juga. I'imana. Jadi orang Arab bayar. I'imana. Jadi dinyatakan imana. Itu asal bagaimana terjadinya mad badal. Dan cara bacaannya ialah dua harakan.
Itu merupakan ulang kaji apa yang kita telah belajar pada semalam. Apa yang kita belajar semalam itu merupakan ulang kajinya. Ulang kaji daripada apa yang kita belajar. Sebelum itu, kalau ada soalan ke, ada persoalan nak tanya ke, boleh tanyakan pada Ustaz dalam ruangan chat lah. Ruangan chat di sebelah tu. Kalau ada yang tak faham ke, nak tanya ke, macam mana ke, boleh tanya pada bahagian chat. Okey? Okey, kita lanjutkan kepada apa yang Ustaz katakan tadi. Kita lihat kepada ayat Al-Quran Al-Karim daripada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Okey. Surah Al-Kahfi ini merupakan ayat hafazan awak yang kedua. Selepas daripada surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana. Yang keduanya merupakan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Jadi hafazan ni sebelum ini dia merupakan diuji dalam PATH, PATH. PATH maksudnya penilaian tilawah, lagi Al-Quran, hafazan, fardu ain. Jadi semua empat perkara itu diuji di dalam ujian. Kalau dulu panggil ujian PAFA. Sekarang PATH, PATH. Jadi awak diperlukan untuk menghafal di antaranya ialah ayat 1 hingga 10 surah Al-A'raf, surah Al-Kahfi. Jadi sebelum itu, lebih baik kita lihat daripada surah Al-Kahfi, kita nak lihat ataupun kita nak tahu bagaimanakah yang dikatakan mak wajibnya di mana, mak aslinya mana, mak jaiznya di mana. Jadi paparannya Ustaz telah paparkan di dalam ruangan tu. Ustaz nak semua daripada awak dapat melihat dapat lihat dengan jelas akan ayat hafazan, iaitu ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, hari ni Ustaz baca je dulu. Nanti ada masa nanti Ustazah akan boleh bantu. Kamu akan bertemu balik dengan Ustazah pada pada hari Khamis ini katanya. Nanti awak boleh ulang-ulang semula. Boleh ulang-ulang semula apa yang kita belajar pada hari ini. Nanti apa yang awak dengar pada hari ini, awak belajar pada hari ini, Ustaz telah rekod tu. Ustaz rekod. Nanti Ustaz akan upkan ke dalam YouTube untuk awak ulang semula, untuk awak dengar semula, ulang semula apa yang kita belajar supaya benda itu semakin lama makin boleh ingat, makin kita boleh ingat. Okey. Alhamdulillahilladzi anzala. Okey. Awak lihat di perkataan alladzi. Zaya. Ya itu ialah huruf mad. Sebelumnya ialah barisnya di bawah. Maka ianya telah menjadi pada asalnya iaitu hukum mad asli. Okey, mad asli. Alladzi anzala. Okey. Tetapi disebabkan selepas daripada mad asli itu bertemu dengan huruf hamzah. Okey, bertemu dengan huruf hamzah dan ianya dalam dua kalimah. Okey, alladzi satu kalimah, anzala ialah kalimah yang kedua. Maka mad asli tadi telah bertukar daripada mad asli kerana ianya dalam dua kalimah, maka dianya menjadi mad jaiz munfasil. Itu cara bagaimana kita nak mengenal ataupun mengetahui bagaimanakah hukum mad. Kalau ianya pada asalnya tak bertemu dengan mana-mana hamzah, maka dia tetap menjadi mad asli. Tetapi disebabkan dia bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah, maka dia telah menjadi mad jaiz munfasil. Contohnya ala. Ala di sini selepasnya huruf ain
maka ia tidak menjadi mad wajib atau mad jaiz, tetap menjadi mad asli, maka bacaannya dua harakat. Alhamdulillahilladzi. Okey. Alladzi mad jaiz munfasil dibaca dengan 3 bacaan, 3 wajah bacaan. Alhamdulillahilladzi, 2 harakat. Alhamdulillahilladzi, 4 harakat. Alhamdulillahilladzi, 5 harakat. Tetapi harus diingat, kalau kita mulakan bacaannya dengan 2 harakat, maka semua mad jaiz munfasil sebaik-baiknya kita baca dengan 2 harakat. Jangan sekejap 2, sekejap 4, sekejap 5. Walaupun dia jaiz sekalipun, tetapi biar ada keselarasan. Keselarasan maksudnya jangan 2, 4, 5 habis kita baca. Jadi itu tidak ada keselarasan. Itu tidak bagus di dalam membaca Al-Quran. Jadi sebaiknya kita baca kalau 2 semua, kalau 4 semua. Okey. Abdihil kitabah, kitabah. Itu juga ialah mad mad asli. Kitabah walam yaj'al lahu iwaja. Yani hak bari hadapan bertemu dengan ain, itu nanti kita akan belajar dalam tajuk lain, iaitu namanya maksilah. Maksilah sama ada qasirah atau tawilah, itu ialah bahagiannya. Cuma kalau hak ataupun dipanggil hak dhamir, maka ia dipanggil sebagai maksilah. Ini kalau ustaz dalam kata 4 nanti, kata 4. Kata 3 tak ada ni. Kata 3 dia tak ada. Dalam hu tu di dalam kata 4 dalam bab maksilah. Iwaja itu sin. Kalau lihat ada tanda di situ ialah tandanya sin. Jadi sin itu merujuk kepada saktah. Apa yang dimaksudkan dengan saktah? Saktah ialah berhenti sekejap tanpa nafas. Berhenti sekejap tanpa nafas selama lebih kurang 2 saat. Lebih kurang 2 saat. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Itu ialah namanya saktah. Jadi saktah awak tak boleh sambung. Contohnya kata, Ustaz, bukan ke baris tanwin tu bertemu raqaf jadi ikhfa? Tak, memang betul. Tetapi disebabkan ianya hukum yang mana tersendiri namanya saktah, maka awak kena berhenti sekejap. Awak tak boleh wakaf. Kalau wakaf ialah berhenti dengan nafas. Bila saktah berhenti tanpa nafas. Wajah tahan nafas. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Okey. Itu ialah hukum bagi saktah. Liyunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Itu ialah mad asli. Mad asli. Okey, alladhina mad asli. Tapi kalau berhenti, Ustaz, saya tak sempat nafas, Ustaz. Saya contohnya saya baca wa yubashshiral mu'minin. Itu hukumnya adalah lain. Hukumnya ialah tak lagi menjadi mad asli, tetapi dia jadi ialah mad arid sukun. Itu ialah pada hukum yang lain lah. Okey. Anna lahum tu ialah dipanggil sebagai wajibul gunnah. Wajibul gunnah ialah wajib dengung. Iaitu bacaannya ialah panjangnya dan dengungnya ialah 2 harakat. Maksimumnya ialah 3 harakat. Sebab apa ada maksimum? Kenapa kena ada maksimum 3? Sebab ada para qari. Orang qari ni, orang qari Quran ni, dia kalau
bertemu dengan mad ataupun wajibal gunnah, maka mereka akan biasanya akan membuat lagu. Jadi disebabkan oleh kerana tempoh yang pendek 2 harakat saja, maka bunyinya tak berapa sedap. Maka sebab itulah dikata, para ulama kata diharuskan sehingga 3 sahaja. Tak boleh lebih 3. Anna lahum. Kalau anna lahum, jadi pendek tak sedap lah. Anna lahum. Jadi dia akan boleh buat bunga di situ. Dipanggil sebagai burdah. Sebagai burdah. Okey. Makithina fihi abada. Makisi ma'asi. Kisina. Sina ma'asi. Fihi ma'asi. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi. Mim mati bertemu dengan ba, iaitu mim mati bertemu dengan ba, iaitu hukumnya ikhfa syafawi. Min ilmin wala li abaihim. Aba tu ilah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Abaim. Satu kalimah. Maka dianya merupakan mad wajib muttasil. Bacaannya 4 dah atau 5. Kalau 4 semua. Kalau 5 semua. Okey. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ Okey. Huruf ma bertemu hamzah dalam 2 kalimah, mak jaiz munfasil. Asarihim itu. Asalnya asarihim, tapi tak boleh tak boleh sebut dengan bahasa ni, maka dia jadi mad badal. Di sinilah mad badalnya. Mad badal. Asalnya asarihim. Tak boleh ya. Jadi asarihim. Itu ialah bacaan mak badal. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibata anna ashaba iaitu mad asli. Ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا itu ialah mad asli asalnya, tetapi bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, maka jadi hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu ialah merupakan kita kata sebagai bacaan ataupun pengenalan ataupun pengecaman kepada hukum yang kita telah belajar, iaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan juga mad badal. Jadi Ustaz harapkan semua awak semua dapat dapat mempelajari dan mengetahui sedikit sebanyak tentang ayat hafalan awak yang untuk tahun ini, dan juga hukum-hukum mad yang kita telah belajar untuk kita kenal secara lebih praktikal. Maksudnya kita tahu di mana tempatnya, macam mana bacaannya. Jadi begitulah dia bagi hukum mad jaiz, mad wajib dan juga mad
badal. Okey. Kita cuba lanjutkan lagi untuk kita lebih kenal, lebih kenal akan hukuman. Fadarabna ala adhanihim ala, itu ialah mak asli asalnya tetapi bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah, jadi hukumnya ialah mak jaiz munfasil. Summa ba'asnahum lina'nama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Itu ialah ma'asli bertemu dengan hamzah, maka dalam dua kalimah dia menjadi mak jaiz munfasil. Okey. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. Yang itu ialah hukum maksulah. Jadi kita tak sentuh lagi, dia dalam pelajaran lain. Laqad qulna idzan syatata. Qulna ma'asli bertemu dengan huruf bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, maka dia menjadi mak jaiz munfasil, bacaannya 2, 4 ataupun 5. Haula dalam ni ada dua hukum mat wajib. Pertama ialah di situ. Yang kedua la. Dua-duanya ialah hukum mat asli, mat wajib, mat muttasil. Jadi kena baca 4 dengan 5 ataupun 4 dengan 5. Haulai qaumun attakhadhu min duni alihah. Itu ialah maksilah dalam tajuk lain. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Itu merupakan pembelajaran kita untuk hari ini. Ustaz harapkan apa yang kita terbelajar berkenaan tentang mak badal, mak wajib dan juga mak jaiz, semuanya awak dapat tangkap dan juga dapat ingat. Dan kalau tak dapat juga, kalau rasa macam ragu-ragu, boleh lihat balik dalam rakaman YouTube nanti. Ustaz harap awak dapat lihat. Nanti link Ustaz bagi pada Ustazah, minta Ustazah blastkan ke dalam WhatsApp kelas supaya nanti awak boleh ulang. Ulang akan pelajaran kita pada tengah hari ini. Jadi dan juga pertemuan yang saya katakan tadi, saya ada berikan satu latihan dalam Google Classroom. Jadi Ustaz harapkan dapat semuanya menjawab soalan daripada latihan tersebut. Dan insya-Allah kita harapkan bahawasanya tajuk hukum mat ini semuanya dapat faham dan juga dapat ingat. Mudah-mudahan insya-Allah insya-Allah kita semua dapat mengamalkan bacaan Al-Quran secara bertajwid, kerana ia merupakan kewajipan. Membaca Quran secara bertajwid itu merupakan kewajipan, fardu ain. Membaca Quran secara bertajwid itu ialah fardu ain. Belajar ataupun mengetahui hukum tajwid secara detail itu fardu kifayah. Yang penting hari ini ialah kita belajar dahulu supaya kita dapat mengetahui hukum tajwid, dan insya-Allah kita harapkan kita semua dapat membaca dengan cara yang baik, dan semudah-mudahan juga kita harapkan kita mendapat pahala daripada bacaan Al-Quran. Jadi
Ustaz rasa kita berhenti dahulu. Ustaz nak berikan ruang pada awak untuk menjawab soalan-soalan daripada Google Classroom. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.